بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. Alhamdulillah, ini malam ni kita sambung lagi pada malam raya ini kita sambung bacaan kitab Al-Waraqat di Imam Al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, dengan syarahan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihima wa ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Berkaitan dengan af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suara jelas insya-Allah. Kata musannif: fi'lu sahibi syari'ati ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurbati wa ta'ati aw la yakun. Fa in kana ala wajhi al-qurbati wa ta'ah fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة. Semalam di dalam Hasyiah 284 tu kita 248 tu kita dah baca khulasah perbahasan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif: fi'lu sahibi syariah. Siapa yang dimaksudkan dengan sahibu syariah di sini? An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adakah perbahasan, adakah boleh dipanggil, diitlakkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam itu sahibu syariah? Harus. Sama ada kita nak kata itlak tu sebagai itlak hakiki ataupun itlak majazi, kedua-duanya adalah boleh. Perbuatan sahibu syariah tidak kosong. Maksudnya perbuatan Nabi berada di salah satu dari dua keadaan ni. Pertama, imma an yakuna ala wajhil qurbah. Perbuatan Nabi itu ala wajhil qurbah wa ta'ah. Ala wajhil qurbah wa ta'ah. Atau la yakun, ataupun la yakunu ala wajhil qurbati wa ta'ati. Hasyiah nombor 249 tu sebenarnya tak ada apa-apa perbahasan yang penting berkaitan dengan usul. Cuma dia cerita tentang beza antara qurbah dan ta'ah. Apakah qurbah dan ta'ah ni benda yang sama ataupun benda yang berlainan. Kita tengok Hasyiah 249, al-idhafatu lil bayan, mana ala wajhil qurbati, mana ala wajhin huwal qurbah. Al-idhafatu lil bayan. Wa bainal qurbati wat ta'ati yuhtamalu taradufun. Antara qurbah dan ta'ah ni ada ihtimal taraduf. Dua-dua kalimah ni mutaradifatan. Fa'atfu tsani 'ala al-awwali 'atfu tafsir. Maka mengatafkan kalimah yang kedua ke atas kalimah yang pertama, itu dipanggil ataf tafsir. Wa yuhtamalu khilafuhu, ada ihtimal khilafut taraduf, maknanya bukan taraduf. Qala ba'dul ulama at-ta'atu ghairul qurbati wal ibadah. Okey, ini sekadar faedah tambahan lah. Ni dia tak ada kaitan besar dengan usul. At-ta'atu ghairul qurbati wal ibadah. Ta'ah ni bukan qurbah, bukan ibadah, dia lain, dia benda yang lain. Kenapa? Tengok dia punya definisi dia. Anna ta'ata imtithalul amri wan nahi. Ta'ah ialah imtithalul amri wan nahi. Qurbah pula ma yutaqarrabu bihi bi syarti ma'rifatil mutaqarrab ilaih. Qurbah ialah sesuatu yang dibuat qurbah dengannya, dibuat penghampiran dengannya, dengan syarat mengetahui zat yang kita nak menghampirkan diri kepadanya. Wal ibadatu ma yuta'abbadu bihi bi syartin niyyati wa ma'rifatil ma'bud. Tambah, ibadah ialah ma yuta'abbadu bihi, sesuatu yang dibuat ibadah dengannya, dengan syarat niat dan juga ma'rifatul ma'bud. Okey, so fa'ammul jami'i at-ta'ah.
Maknanya hubungan antara ketiga-tiga perkataan ini ialah umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Yang paling umum sekali ialah ta'ah. Okey. Li'annaha tanfaridu fi an-nazari al-muaddi ila ma'rifatillah. Kerana ta'at ini dia tersendiri. Apa maksud tersendiri? Ini istilah apa? Ini istilah al-mantiq. Istilah al-manatiqah. Tanfaridu. Okey, tanfaridu wa tajtami'u. Maknanya dia nak jelaskan mana jihah infirad, mana jihah ijtima'. Ta'ah ni tersendiri pada nazar yang menunaikan, yang membawa kepada ma'rifatullah. Apa maksud tersendiri? Di dalam an-nazar al-muaddi ila ma'rifatillah hanya ada ta'ah sahaja, tidak ada al-qurbatu wal-ibadah. Okey. Maksudnya an-nazarul muaddi ila ma'rifatillah, dia hanya ta'ah sahaja, dia bukan qurbah, dia bukan ibadah. Fa innahu ta'atun, dialah satu ketaatan lil amri bihi, kerana ada perintah untuk menunaikannya, ada perintah untuk melakukannya, melakukan nazar al muaddi ila ma'rifatillah. Wa laysa ibadatan wala qurbah. Nazar bukan ibadah, nazar bukan qurbah. Maksudnya nazar yang pertama. Nazar yang pertama sebelum terhasil yakin, sebelum terhasil ma'rifah tu. Bukan nazar yang sekarang. Nazar yang sebelum terhasil ma'rifatullah. Okey, dia bukan ibadah, dia bukan qurbah. Sebab apa? Kerana li'adami wujudi ma'rifatillah hina idzin. Ketika nazar itu dilakukan, ma'rifatullah belum ada lagi, sebab nazar itu muaddi ila ma'rifatillah, muaddi, membawa kepada ma'rifatillah. Idh ma'rifatuhu ta'ala, idh ma'rifatuhu bitamami nazar, bitamami an-nazar. Wataliha, mana watali at-ta'ah al-qurbatu. Okey, berada selepas at-ta'ah al-qurbah, dari segi a'ammiyah, dari segi keumuman al-qurbah. Linfiradiha fima la yahtaju ila niyyah, kerana tersendiri al-qurbah pada apa yang tidak perlu kepada niat. Maksudnya sesuatu perbuatan yang tidak perlu kepada niat, ia boleh dipanggil qurbah tapi tidak boleh dipanggil ibadah. Kal-'itqi wal-waqf. Okey. فالمراد بالقربة في كلام المصنف المندوب والوجوب والواجب، وكذا المراد بالطاعة لصدق تعريفهما عليهما. Ini tak ada pembahasan yang besar tentang usul. Okey. Jadi perbuatan Nabi yang bahagian yang pertama, syiq yang pertama ala wajhil qurbati wa ta'ah, syiq yang kedua la yakunu ala wajhil qurbati wa ta'ah. Baik. Diambil pecahan yang pertama. Fa in kana, sekiranya perbuatan Nabi itu ala wajhil qurbati wa ta'ah, pecahan yang pertama, sekiranya perbuatan Nabi itu ala wajhil qurbati wa ta'ah, pecah lagi. Okey, tafsil lagi. Fa in dalla dalilun, sekiranya menunjuk oleh sebarang dalil ke atas terkhususnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanggungkan perbuatan itu ke atas ikhtisas. Okey, ditanggungkan perbuatan itu ke atas ikhtisas. Apa makna yuhmalu ala al-ikhtisas? Tengok Hasyah 250. Makna al-hamli ala al-ikhtisas an yuqal inna hadha al-amra khususiyatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam la yushariku fihi ghairuh. Dikatakan bahawa perkara ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkongsi akan Nabi pada perkara ini oleh selain baginda. Itu jelas, itu makna al-hamlu ala al-ikhtisas. Contohnya seperti Nabi SAW kahwin lebih daripada 4. Nabi kahwin lebih daripada 4. Kat situ ada soalan timbul dalam Hasyah 251. Fa in qila innal kalama fil qurbah, innal kalama fil qurbah wan nikahu mubah. Ada sekiranya disoal, kalau kita berbincangan kita adalah mengenai qurbah, kan kita sedang membincangkan syiq yang pertama, iaitu ala wajhil qurbati wa ta'ah, sedangkan nikah ni mubah. Nikah mubah. Falam yakunil mithalu muwafiqan lil mumathal lah, jadi misal tidak sesuai dengan mumathal lah. Ujiba bi anna an-nikah wa in kana asluhu mubahan lakinnahu ta'tarihi al-ahkamul khamsah كما هو مقرر في الفروع بل هو في حقه صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقة لأنه لم يتزوج إلا بأمر من ربه. Dijawab bahawa nikah walaupun asalnya mubah, tetapi nikah ni ada 5 hukum, ta'tarihi mendatang akannya oleh hukum yang 5.
Kita belajar dalam kitab usul, dalam kitab furu', ada perbuatan-perbuatan yang ta'tarihil ahkamul khamsah, ta'tarihil ahkamul arba'ah. Tengok keadaan. Bahkan nikah ni untuk Nabi SAW adalah ibadah mutlak, secara mutlak, kerana Nabi tidak pernah berkahwin melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas. Wa illam yadulla la yukhtassu bih, sekiranya tidak menunjukkan, yakni sekiranya tidak menunjukkan oleh sebarang dalil bahawa perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka la yukhtassu bihi, tidak terkhusus perbuatan itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya asalnya tak khusus. Nak khusus kena ada dalil. Okey. La yukhtassu bi 253. Syah 253. Okey. Bila tidak menunjukkan oleh sebarang dalil ke atas terkhususnya perbuatan itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawapannya la yukhtassu bihi. La yukhtassu bihi. So bila la yukhtassu bihi, macam mana? Bila la yukhtassu bihi, apa maknanya? Maknanya kena pada kita juga. Maknanya kena pada umat juga. Tertawajuh khitab itu kepada umat juga. Cuma apakah sifat perbuatan itu, apakah status perbuatan itu wajib ataupun sunat? Wajib ataupun sunat. Okey, kalau kita tengok matan lepas tu, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'dhi ashabina. Fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'dhi ashabina. Okey. Kalau kita tengok, kalau ingatlah, tapi saya rasa mungkin tak ingat, tafsir yang kita baca semalam, sepatutnya selepas pecahan tidak terkhusus dengan Nabi SAW, dia pecah dua. Okey, kita buat rajah lah, kita buat rajah atas angin. Perbuatan Nabi terbagi dua, ala wajhil qurbati wa ta'ah. Qurbah, ta'ah. Yang ni bukan qurbah, bukan ta'ah. Okey, yang qurbah dan ta'ah ni, tengok. Okey, ada dalil khusus, ada dalil bahawa perbuatan itu khusus untuk Nabi ataupun tak ada? Kalau ada, khusus. Kalau tak ada dalil bahawa perbuatan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecahan dia ialah pecah dua pula. Adakah diketahui sifatnya, sama ada wajib, sunat, ataupun tak diketahui sifatnya? Kalau diketahui sifatnya, maka perbuatan itu untuk Nabi dan untuk kita sama saja. Kalau Nabi wajib, kita wajib. Kalau Nabi sunat, kita sunat. Kalau tak tahu sifat perbuatan itu wajib ataupun sunat, baru ada khilaf, fayuhmalu 'alal wujub 'inda ba'di ashabina. Jadi maknanya dalam matan ni, pecahan tu kat sini tertinggal, kat sini tidak disebut. Okey, kat sini musannif alaihi rahmah, Imamul Haramain tidak menyebut pecahan itu. Sepatutnya selepas wa illam yadulla la yukhtassu bihi, dipecah dua pula. Adakah fa in ulimat, dalam tengok asyar nombor 253, saya sambung dia punya situ, fa in ulimat sifatuhu min wujubin aw nadbin fahuwa alaina kadzalik. Kalau diketahui sifat perbuatan itu, status perbuatan itu sama ada wajib ataupun sunat, maka perbuatan itu untuk kita macam tu juga sifatnya, wajib atau sunat. Wa in juhilat sifatuhu, kalau tidak diketahui sifatnya, faqad dzakara al-musannifu aqwalan. Musannif telah menyebut beberapa qaul fi qawlihi al-ati fayuhmalu ila akhirih. Okey. Jadi fayuhmalu ni sebenarnya dia adalah jawapan kepada pecahan yang tak disebut oleh musannif. Jelas Okey, kita tengok balik kenapa la yukhtassu bihi. Sekiranya tidak ada dalil menunjukkan bahawa perbuatan itu khusus untuk Nabi, maka tidak terkhusus untuk Nabi. Lianna Allah Ta'ala qala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah. Ada uswatun hasanah, ada contoh ikutan yang terbaik. Okey, ai khaslatun hasanah min haqqiha an yu'tasa biha. Khaslatun hasanah, sifat yang baik yang sepatutnya ianya diikuti. Madahallahu ta'ala at-ta'assiya bihi.
Allah Subhanahu Wa Taala memuji at-ta'assiya bihi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yaqtadi kaunahu matluban syar'an. Dan itu menuntut keadaan perbuatan itu, iaitu at-ta'assi dituntut dari segi syarak. Fala ikhtisasa, maka tidak ada ikhtisas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limunafatihi talab at-ta'assi bihi. Kerana ikhtisas menafikan tuntutan untuk kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu ikhtisas, macam mana kita disuruh ikut Nabi? Okey, kalau kita disuruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya tidak boleh jadi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok di dalam furu' ada hukum hakam yang dalilnya begini. Dalilnya melihat kepada al-madh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam al-asya' qabla al-asya' ba'da al-bi'tsah. Al-asya' ba'da al-bi'tsah. Apakah hukum al-asya' ba'da al-bi'tsah? Pendapat pertama kata harus. Pendapat kedua kata tidak harus. Yang sahihnya ialah tafsil. Ini semua akan datang di akhir kitab ini. Menariknya kita lihat apa pandangan. Okey, kita tengok furu' lah. Kita tengok furu'. Dalil mazhab kita mengatakan orang yang berpuasa makruh untuk dia bersiwak selepas daripada zawal. Okey, apakah dalil makruh siwak ni? Dalilnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut la khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Okey, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Okey. Dan bila Allah SWT puji keharuman bau tersebut, ini menunjukkan Allah SWT suka ianya dikekalkan. Dan kalau satu orang tu bersiwak, bau busuk tu akan hilang. Jadi menghilangkan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT itu adalah tidak baik. Daripada situ mazhab kita mengatakan bahawa siwak selepas zawal. Kenapa selepas zawal? Kenapa tak sebelum zawal? Sebab ada hadis yang lain, kita gabungkan dengan hadis yang lain, bahawa umat aku ni yumsun, umat aku ni berpetang-petang, sedangkan bau busuk mulut mereka lebih wangi di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Adalah gabungan beberapa hadis sehingga ulama kita mengeluarkan keputusan bahawa yang muktamad di dalam mazhab makruh untuk bersiwak selepas zawalus syams. Okey. Sekarang ni selepas kita dah tengok perbuatan Nabi itu tidak ikhtisas, kita pecah kepada dua. Adakah diketahui sifatnya atau tidak diketahui sifatnya? Sekiranya diketahui sifatnya, maka perbuatan itu untuk kita sama macam mana perbuatan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajib, kalau sunat. Kalau tidak diketahui sifatnya, maka apakah status perbuatan itu? Fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'di ashabina. Maka dihamalkan ke atas wajib di sisi sebahagian ashabina. Okey. Wajib itu untuk siapa? Fi haqqihi wa haqqina. Untuk kita dan untuk Nabi. Okey. Untuk kita dan untuk Nabi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, li'annahu al-ahwat. Li'annahu al-ahwat. Mana li'anna al-qawla bil wujubi ahwatu. Kerana pendapat yang mengatakan wajib itu lebih berhati-hati lagi. Okey. Lebih berhati-hati lagi. Wa min ashabina, kita tak baca hasyiah, kita tengok dulu depan. Wa min ashabina man qal, ada ashabina yang berpendapat yuhmalu 'ala an-nadbi. Yuhmalu 'ala an-nadbi, dihamalkan ke atas an-nadb, sunat. Kenapa sunat? Li'annahu al-mutahaqqiqu ba'da at-talab. Kerana sunatlah yang mutahaqqiq ba'da at-talab. Sunatlah yang mutahaqqiq ba'da at-talab. Maksudnya selepas sesuatu khitab itu datang, okey, kita tengok wajib dan sunat ini sama dari segi khitab yang menghasilkan wajib dan khitab yang menghasilkan sunat ni sama, iaitu al-khitabul muqtadi lil fi'l. Al-khitabu al-muqtadi lil fi'l. Cuma kalau al-muqtadi lil fi'li iqtida'an jaziman fawajibun faijabun. Kalau khitab itu al-muqtadi lil fi'li iqtida'an ghaira jazimin fanadbun. Nama khitab tu nadbun. Okey. Sekarang ni khitab ada. Khitab al-muqtadi lil fi'l ada. Khitab al-muqtadi lil fi'l ada. Cuma tak jelas adakah ia iqtida'an jaziman atau ghaira jazimin. Sekurang-kurangnya muqtadi lil fi'l ada. Maka sebab tu kata golongan yang kedua ni,
An-nadbu itu mutahakkikun. An-nadbu mutahakkikun, tetapi al-wajibu ghairu mutahakkik. Jadi sebab tu kita hamalkan ke atas an-nadbu. Hamalkan ke atas an-nadbu. Okey. Wa minhum man qala yutawaqqafu fihi. Ada pendapat tawakuf. Ada pendapat tawakuf. Sebab apa? Li ta'arudil adillati fi dhalik. Okey. Kita tengok hasyiah 255 tak baca lagi. 255 tak baca lagi berkaitan dengan fayuhmalu 'ala al-wujub 'inda ba'di ashabina. Kenapa di sisi sebahagian ashab yuhmalu 'ala al-wujub? Dan itu yang mu'tamad. Yuhmalu 'ala al-wujub. Okey, hasyiah 255 al-fa'ul fasihah. Fa ni dipanggil fa' fasihah. Fayuhmalu waqi'atun fi jawabi su'al. Waqi' pada jawab soalan, taqdiruhu, takdir soalan tersebut, fa idza syarakahu fihi ummatuh fama hukmuhu fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqi ummatihi. Kalau apabila umatnya telah berkongsi dengannya dari segi pada perbuatan itu, apakah hukum perbuatan itu untuk nabi dan umatnya? Itu demi takdir soalan. So hukumnya yuhmalu 'ala al-wujub 'inda ba'di ashabina. Wa fa'ul fasihati, ini cerita nahu sikit. Fa'ul fasihati hiya ad-dakhilatu 'ala jumlatin lam yu'lam hukmuha mimma qablaha la ijmalan wala tafsilan. Fa' fasihah ialah fa' yang masuk pada jumlah, pada satu jumlah yang tak diketahui hukum jumlah itu daripada apa yang sebelumnya. Tidak diketahui secara ijmal, tidak diketahui secara tafsil. Wa fa'ut tafri'iyyati, ada satu lagi fa' namanya fa' tafri'iyyah. Hiya ad-dakhilatu 'ala al-jumlati allati 'ulima hukmuha mimma qablaha ijmalan. Jumlah fa' yang masuk ini dia punya ta'rif dia. Fa' yang masuk ke atas jumlah yang telah diketahui hukumnya daripada apa-apa yang sebelumnya diketahui hukumnya secara ijmal. Okey. Wa qad 'alimta anna hadhihi al-jumlah murtabitatun bit-tafsil alladhi tarakahu al-musannif ba'da 'adami al-ikhtisas. Ini apa yang saya terang tadi. Engkau telah tahu bahawa jumlah ini berkait dengan tafsil yang telah meninggalkan akannya oleh musannif selepas tidak ikhtisas. Selepas perbuatan itu tidak menjadi ikhtisas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipecah kepada dua, sama ada diketahui sifatnya ataupun tidak diketahui sifatnya. Wa huwa, tafsil itu ialah tafsil yang musannif tinggalkan ialah wa huwa imma an tu'lam sifatuhu aw la tu'lam. Okey. فمحل الخلاف في الحمل على الوجوب أو غيره هو ما إذا لم تعلم صفته. Jadi ada mahallul khilaf tu bukan untuk mutlaqan, bukan untuk keadaan umum, tidak ikhtisas dengan Nabi terus khilaf, tidak. Bila perbuatan itu tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipecah kepada dua. Okey, sama ada diketahui sifatnya atau tidak diketahui sifatnya. Kalau tidak diketahui sifatnya barulah khilaf. Okey. Okey, li'annahu al-ahwat. Ta'liq nombor 256, li'annahu al-ahwat ay li'annahu al-ahwatu fil khuruj 'an al-uhdah. Kerana itulah yang paling berhati-hati dari segi keluar daripada bebanan yang sabit. Kama huwa al-fard, seperti mana ianya merupakan andaian. Fard sini adalah andaian, bukan fardu, andaian. Li'anna al-wujuba litadammunihi al-man'a min at-tarki ab'athu lil mukallafi 'ala al-fi'l. Kerana wajib, oleh kerana ia mengandungi al-man'u min at-tark, ia lebih mendorong mukallaf untuk buat. Okey. Okey, satu perbuatan tu kita faham dia sunat. Macam contohnya korban sunat. Walaupun korban tu adalah sunat muakkad, tuntutan dia besar untuk orang yang mampu. Tapi oleh kerana kita faham benda tu sunat, maka kita tak rasa bersalah pun kalau kita tak buat. Memang dari segi usulnya kita tak bersalah. Okey, tetapi galakan yang sangat berat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa yang betul-betul faham, dia akan rasa bersalah sangat kalau dia mampu tapi tak buat. Berbanding kalau kita kata perbuatan ini wajib, maka kita akan lebih terdorong untuk buat berbanding kalau kita tahu perbuatan itu sunat. Okey, itu maksudnya li'annahu al-ahwatu, kerana al-qaul bil wujub huwa al-ahwat. Itu lebih berhati-hati di dalam membantu seseorang itu terlepas daripada tanggungjawab. Okey, li'anna al-wujuba li tadammunihi al-man'a min at-tarki
ab'athu lil mukallafi 'ala al-fi'l sawnan 'anil ithmi, kerana memelihara daripada dosa. Wabil fi'li, dan dengan melakukan, yatayaqqanul khalas, akan yakinlah terlepas seseorang itu daripada tanggungjawab. Bi khilafi ma idza humila 'ala an-nadbi aw al-ibahah, bersalah dengan kalau dihamalkan ke atas sunat atau harus, fa innahu qad la yaf'aluh, kerana kadang-kadang orang tu boleh jadi dia tak buat. Wa yakunu dhalika syai' fi nafsil amri wajiban, sedangkan benda itu fi nafsil amri, pada waqi'nya sebenarnya wajib. Fala yakhlusu min uhdati at-talabi. Dan hasyiah seterusnya, li'annahu al-mutahaqqiqu ba'da at-talab, asyad 257, yakni dijelaskan apa makna li'annahu al-mutahaqqiqu ba'da at-talab, يعني أنه متى ورد طلب من الشارع فإن كان معه جزم حصل المطلوب، وإلا فطلب الفعل لا بقيد الجزم حاصل لا محالة وهو عين الندب. يعني bila ada warid talab daripada syarak, dia akan tengok tafsil. Kalau bersama talab itu ada jazam, maka terhasillah wajib. Kalau tidak ada jazam, maka talabul fi'il tanpa qaid jazam telah pun terhasil la mahalah, secara pasti. Dan itulah ainun nadbi, itulah dia an-nadbu. Okey, macam saya kata tadi, sama dengan apa yang dijelaskan. Saya telah jelaskan, siap-siap. Baik, yang utamannya ialah yuhmalu 'ala al-wujub, wa in kana 'ala wajhin ghairi wajhi al-qurbati wa ta'ati fayuhmalu 'ala al-ibahati fi haqqihi, al-ibahati kal-akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina. Kalau perbuatan Nabi itu ala wajhin, atas bentuk yang bukan qurbah wa ta'ah, maka dihamalkan ke atas ibahah, seperti makan, minum untuk Nabi SAW dan juga untuk kita. Tapi ini ringkas lah, ini ringkas. Boleh kita cari lagi di dalam kitab-kitab yang lain, semua kitab Sya'awamah yang ma'ruf, Hujjiyatu Af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kitab yang saya sebutkan semalam. Nanti saya ambil kitab tu daripada kotak. Bagus kalau beli kitab tu, ada perincian yang lebih banyak lagi tentang Af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, masa pun dah habis. Yang lepas ni adalah berkaitan dengan iqraru sahib syariah. Walaupun pendek matan dan hasyiahnya, tetapi syarahnya, tetapi hasyiahnya panjang juga. Kita sambung besok insya-Allah taala. Kita beri masa untuk masing-masing kita beribadatlah pada malam Arafah ini, pada malam raya ini. Dan saya mohon daripada tuan-tuan untuk doa untuk saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan saya dan juga kita semua untuk berkhidmat kepada agama dan menerima. Satu Allah Subhanahu Wa Taala guna, yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala terima. Itu adalah dua benda yang berasingan. Ada orang yang diguna oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi tidak diterima. Itu yang sangat ditakuti oleh para ulama. Hanya digunakan sahaja tetapi tidak diterima. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya digunakan tetapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.